Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian Kitab Tuhfatul Raghibin, muka surat 18, 14 baris daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan mengarang kitab yang menyatakan hadis sahih atau maudhu'. Baik, kita sambung lagi tentang tajuk bid'ah. Bid'ah ini ialah perkara yang tidak ada dilakukan oleh Nabi ataupun oleh orang lain, para sahabat di zaman Nabi SAW. Faham makna bid'ah? Bila kita faham ni, jadi kita tidak akan terlibat dengan perkara-perkara yang berlaku hari ini, iaitu perdebatan berbalah tentang hukum-hukum syarak. Sebab kita belajar, kita faham. Sebab tu banyak fitnah akhir zaman ni macam-macam. Mu kata gitu, aku kata gini. YouTube, cara YouTube, Facebook, cara Facebook. Kita jangan tinggal belajar agama. Tak ada rugi pun. Tak kena takat, free je. Tak ada minta witi. JK budak minta PT. Percuma. Tapi kita dapat faham. Kepahaman agama ni ada dua. Yang pertama untuk kita amalkan, macam sembahyang, puasa, zakat, haji. Yang kedua untuk kita dapat maklumat yang betul, walaupun kita tidak amal, tapi kita ada maklumat. Jadi bid'ah ini ialah benda-benda baru. Kalau segi bahasa, benda baru. Baru tu nak nisbah dengan siapa? Dengan zaman Nabi tak ada. Lepas pada zaman Nabi ada. Dipanggil benda baru. Sebelum ni, bulan lepas dikhabar dah contoh bid'ah yang diharuskan pada syarak. Zaman Nabi tak ada. Lepas Nabi tak ada, ada. Contoh, mengumpulkan Al-Quran. Kumpul Quran zaman Nabi tak ada. Macam kita Quran setutir tu dipanggil mushaf. Mushaf itu maknanya komplit itulah. Satu buku yang siap 30 juzuk tu mushaf. Tak ada. Itu zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu contoh. Lepas tu mushaf tu Quran pada zaman Sayyidina Uthman tak ada titik. Kalau begini je, gitu je ber. Te pun gitu je. Ni ber titik di bawah, te titik di atas. Se 3 titik. Jadi titik-titik itu bid'ah. Kenapa? Pada zaman Nabi dan para sahabat tidak diletak. Faham lagi? Lepas pada zaman tu orang kemudian yang letak, maka dipanggil bid'ah. Itu benda yang membawa kebaikan kepada agama dan umat. Itu bid'ah itu yang baik. Kemudian dia letak baris pula. Dah letak titik sekian Ada pula dibuat bid'ah baru, letak baris. Kalau barisnya dibuh datah. Kita panggil kanun berdatah kalau Arab fathah. Al-ba fathah. Fathahnya baris di atas. Quran pertama dulu zaman Sayyidina Uthman tak ada baris. Letak baris, letak sakdu. Siapa lama kita ni lebih canggih lagi. Letak berapa harakat pula kalau mat. Dibuh gambar mat, baca panjang, dia letak pula gambar 4, nombor 4. Mana 4 harakat. Contohnya. Ni ada tepi pula. Ini panggil idgham misline. Ni dibuh kala ungu, tengok tepi. Ini mana ma'arunah bila runah, ikhfa hakiki dan. Itu semua tu bid'ah. Tak ada zaman Nabi. Tapi dia itu memberi kebaikan tak kepada orang yang membaca? Ada tak?
Ada kebaikan. Itu bid'ah yang dipuji syarak. Jadi hak kita duk kata, hak Nabi kata, kullu bid'atin dalalah, maksudnya bid'ah yang sesat itu ialah bid'ah larangan yang dilarang oleh agama. Bid'ah yang menyesatkan umat. Bid'ah yang menjadikan umat membelakangkan hukum agama. Bid'ah yang menjadikan perkara maksiat dan haram. Contoh pertandingan ratu cantik, puang tanding menari, nak dipakai yang bertelanjang macam-macam pasal yang lain ni. Itu semua tu bid'ah yang menyesatkan. Jadi malam ini dia kata seperti contoh bid'ah yang molek, yang baik, yang hasanah, mengarang kitab yang menyatakan hadis itu sahih atau maudhu'. Zaman Nabi hadis itu tidak ada dikatakan sahih, dikatakan hasan, tak ada. Nabi hanya bersabda. Katanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata. Contoh. Contohlah, aku dengar Nabi berkata. Ada tak Ibnu Mas'ud yang kata hadis ini sahih? Ada tak? Tak ada. Berkata Ibnu Abbas pula kata, ra'aitun nabiyya, aku telah tengok akan Nabi fi yaumin, pada satu hari. Ibnu Abbas tengok Nabi dalam hadis itu. Habis hadis. Ada tak Ibnu Abbas kata hadis ini hadza hadisun sahihun? Tak ada. Faham lagi? Yang ada kata sahih, ada kata hasan, ada kata palsu, ialah zaman ulama. Bukan zaman Nabi, bukan zaman sahabat. Faham? Jadi ulama buat kitab, contohnya pada zaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali dan sebagainya, nak buat kitab dan selesai disebut hadis, Imam Syafi'i katakan orang ini dah berjumpa dengan orang ini. Maksudnya tidak ada berlaku putus dalam sanad. Siapa ke zaman Imam Nawawi, siapa zaman pertengahan, dah lagi canggih lagi. Dah hadza hadisun sahihun, hadis ini sahih. Kenapa? Kerana sanak-sanak yang ada, yang dia ambil hadis itu sudah diperiksa oleh ulama, mereka semua siqah. Jadi ulama karang kitab 300 tahun selepas wafat Nabi SAW, bila hadis je disebut hadis ini hasan, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini palsu, sebut status tu bid'ah. Tetapi memberi kebaikan tak bagi kita? Kebaikan lah, baru kita hadis ini kuat, hadis ini lemah, hadis ini rekaan saja. Itu bid'ah yang baik. Nampak? Sebab tu kita tak boleh tolak ulama. Ada orang ni dia nak pakai Quran hadis saja. Dan ulama dia kata ulama manusia macam kita kau. Okey, kalau mu tak mau pakai orang ulama, dah hadis nak pakai kitab ni. Kitab ni nak pakai. Orang yang tak mau pakai ulama, sahabat. Mereka dengar Nabi sendiri cakap. Mereka tengok Nabi sendiri buat. Adapun kita nak sapa ke sahabat, ada ulama tu. Awak tak mau pakai ulama, dah awak nak pakai hadis mana? Ada tak hadis sahih? Ada hadis Bukhari. Dah Bukhari ulama kau. Yang kata sahih tu Imam Bukhari. Dia yang ambil hadis, dia buhlah kitab dia. Yang sahih semua dia buat sahih Bukhari. Sahih campur hasan campur dhaif, tarikh Bukhari. Adab mufrad dan sebagainya. Itu semua Imam Bukhari. Nampak? Ulama juga. Jadi tak boleh orang ulama. Abu Daud yang ambil hadis-hadis, dak yang buat dalam kitab orang panggil Sunan Abu Daud. Imam Ahmad kumpul pula hadis dia 27,000 hadis, panggil Musnad Imam Ahmad. Mesti ada Imam Ahmad dulu. Imam Ahmad yang tapih hadis dhaif, hadis yang palsu tak boleh dalam kitab dia. Mari Imam Muslim pula hadis palsu tak boleh dalam kitab dia. Sahih belaka sini. Imam Abu Daud pula kata dalam Sunan Abu Daud aku bubuh hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hak palsu tak ada. Itu semua ulama. Jadi kalau tak mau pakai ulama nak buat apa ni? Jadi hadis sahih maksudnya
ialah hadis yang sanad-sanadnya itu menepati syarat-syarat yang paling kuat. Contohnya A dengar sahabat, semuanya tak ada masalah, tak ada fasik sahabat. Sahabat tak ada fasik, okey? Dia dengar daripada Nabi, tapi lepas sahabat tu siapa? Contoh kita dengar daripada A daripada B, B daripada C, C daripada D, D daripada sahabat, sahabat tengok Nabi. A, B, C, D ni dia panggil sanad, rantaian. Okey? Tiap-tiap sanad ni diperiksa oleh ulama-ulama. Okey, A kita ni ulama periksa, sikoh tak? Sikoh maknanya kuat ingatan, kita tidak fasik, jaga semayang, tidak mendedahkan aurat, bukan jenis minum arak, tak cakap pelawak, otak ingatan kuat, nak dapat sikoh tadi. Faham lagi? Dobik tamang. A sesar sikoh. B sikoh ke tak? Oh, cek belaka A, B, C, D sikoh. Kuat belaka. Nah, tak ada amanah kabur sekarang hari ni di riwayat hadis 15 patah perkataan guna. Lusa hadis yang sama jadi 17 pula. Minggu depan orang tanya hadis tu dia jawab jadi 15 patah pula. Macam kita kan, saya tengok tadi ada kemalangan berlaku di Dungung. Saya tengok tadi ada kemalangan berlaku di Dungung. Berapa kataan? 8 kataan. Hari ni kita cerita. Faham? Esok kita cerita, saya tengok ada berlaku kemalangan Dungung. Tinggal 3. Hilang 3. Tinggal 5. Faham? Lusa pula jadi 6 kataan. Itu dobik dia tidak tamang. Mana kekuatan ingatan dia itu tak kuat. Hadis itu boleh jadi hadis hasan. Tak boleh jadi hadis sahih. Faham lagi contoh? Contoh nak mudah ni. Kan warna jadi sahih ke dia hasan. Jadi bila semua ni grade A belaka, hadis sahih. Bila semua dalam-dalam ni ada salah seorang grade B, dia boleh jadi hadis hasan. Tak boleh jadi sahih contoh. Antara dalam ramai-ramai ni ada pula hak nyanyok seorang. Dia riwayat hadis ke? Dia tak curi sembahyang waktu, tapi ada hari dia tak ingat. Oh, hadis ni lemah. Faham tak? Atau hadis ni ada cakap belik. Kali gini sekali gitu, hadis ni lemah. Faham? Jadi yang buat status-status ni semua bid'ah mereka. Zaman Nabi orang tak buat. Kerana zaman Nabi direct dengar sahabat terus dengar Nabi. Sahabat terus dengar Nabi. Tidak ada rantaian. Rantaian ni kena diperiksa. Kerana hadis itu agama. Maka agama tak ada ia bukan itu. Jadi kita fahamlah. Jadi maudhu' itu maksudnya hadis palsu. Dia bukan hadis. Dia direka oleh orang-orang yang jahat, ada tujuannya sendiri. Kemudian dia kata Nabi bersabda. Kalau kata saya tu guru saya kata tak kuat. Tapi kalau Nabi bersabda kuat tak? Kuat. Jadi hadis maudhu' ni orang awam kena tipu. Macam kita semua, mari untuk seharap dia baca hadis maudhu', mu kata sahih. Betul tak? Betul tak? Pasal tak ada ilmu hadis. Faham? Nampak? Kena balik bukan hadis kita kata hadis dah. Pasal kita jahil. Mari tak seharap seorang panggil hari erok ke mana buh depan. Nampak? Kaifa haluka? Oh, kita hadis sahih. Hadis sahih. Faham lagi? Hadis sahih rasa dia baca. Padahal dia tanya apa khabar kamu semua para hadirin. Faham lagi? Pasal kita jahil. Apa tahu lagi kalau hati maudhu' kita tak nak beza. Faham lagi? Sebab tu kita kena banyak dengar. Banyak rujuk ulama-ulama. Tak rugi. Siang kita cari biti. Bagi nak beli, bagi nak bayar kereta itu tak. Malam kita dengar kejap. Tak rugi. Maudhu' maknanya hadis palsu. Tapi ada sekarang, setengah-setengah sekarang ni ada orang dia pelik kok. Dia kata hadis maudhu' tu ialah hadis dhaif. Salah. Hadis dhaif bukan hadis palsu. Itu hadis Nabi. Tetapi sanadnya itu lemah. Orang yang meriwayatkan tu rintetan tadi, rantaian tadi, ada masalah. Ni orang nyanyok. Ni ada orang cakap kejap lain. Faham? Jadi hadisnya jadi dhaif. Hadis palsu bukan begitu. Hadis yang direka-reka macam Syiah. Dia nak menangkan maknanya perbuatan Syiah itu, dia kata qala Rasulullah. Hadis itu palsu. Dia nak menangkan mazhab dia, contoh Rafidi, Khawarij. Dia banyak ni hadis palsu.
Dia nak menangkan puak dia reka hadis. Sehingga ratus-ratus ribu hadis palsu. Jadi kerja ulama ni tapis buang hadis palsu. Sehingga sekarang ada ulama yang membukukan abad ke-5 Hijrah, abad ke-6 zaman Imam Ghazali, ulama mengumpulkan hadis maudhu' buatlah kitab. Supaya kita tahu ni palsu. Nah, kedua itu bid'ah yang hasanah. Tadi yang wajib, iaitu seperti berbuat madrasah. Bid'ah hasanah. Batu kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-bid'atun ni bid'atan ni. Bid'ah ini ada dua bagi, ataupun kisman, ada dua bagi. Satu bid'ah yang mahmudah, yang dipuji syarak. Ataupun bid'ah hasanah. Kata Izzuddin Abdus Salam, Imam Izzuddin Abdus Salam, seorang ulama besar taraf dunia lah. Dia kata bid'ah ini ada hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang baik. Tapi nanti ada pula orang kata bid'ah mana ada baik ustaz, tak usah nak reka ingat. Yang kata bid'ah yang baik itu bukan ustaz, Imam Syafi'i. Faham lagi? Imam Izzuddin Abdus Salam. Baca balik sekarang, pergi Google siapa Imam Syafi'i, siapa Izzuddin Abdus Salam, siapa Imam Nawawi. Adakah standard dia macam ustaz-ustaz YouTube kita? Faham lagi? Nampak? Kelas dia sama tau. Tak sama. Ikan tergiri nak pergi sama dengan siakap. Tak sama. Tu makan meh. Tergiri dah makan ikan kembung. Anak-anak selah tak makan, nak kembung perut hijau. Faham lagi? Orang king. Dia gitu. Jadi adakah Imam Syafi'i, Imam Izzuddin Abdus Salam, Imam Nawawi ini bodoh? Siapa tak reti apa dia kata bid'ah tu ada juga yang baik? Guna kau akal, cik. Adakah aku pandai pada dia? Betul tak? Kata otak kena pakai, cik, dalam ngaji agama. Kena guna otak kau untuk timbang. Adakah ustaz YouTube ni boleh pandai pada Imam Syafi'i? Nampak tak? Orang tanya Imam Hanbali ilmu Imam Syafi'i ni macam mana? Katanya Imam Hanbali yang mela'u tibaqal ard. Ilmu dia penuh bumi. Bumi ni penuh. Kalau cuah macam lagu ni macam ilmu buah lagu ni, cuah penuh bumi. Imam Hanbali. Faham lagi? Bukan Haji Hanbali. Awak bawa Grab. Imam Hanbali kata. Seperti membuat madrasah. Zaman Nabi SAW turun satu ayat, Nabi terus baca hukum. Dia tak ada tajuk ikut tajuk ada. Faham? Hari ni turun ayat bab tayammum, Nabi baca. Fatayammamu, Nabi baca. Esok patutnya sambung ayat tayammum, pasal kemarin turun ayat tayammum. Tapi esok turun ayat bab talak, Nabi baca at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali yang boleh rojak. Faham? Ikut wahyu turun. Tapi zaman ulama dia tak ngajar gitu. Kerana semua sudah komplit satu Quran, maka dibuat bab. Bab tauhid dulu, lepas tu bab taharah, lepas tu bab semayang, macam ustaz ngajar ni kan. Dia tak tabur lah, jadi mudah orang nak belajar. Kemarin bab tayammum, hari ni bab mandi junub, esok bab perkara yang haram atau hadas besar, lusa masalah menyapu sepatu, lepas tu bab semayang, sunat semayang, syarat sah semayang. Ikut tertib dah. Jadi hasilnya dibuatlah madrasah. Kalau zaman Imam Ghazali tu madrasah sudah hebat dah, ada universiti pula ke. Imam Ghazali dosen, ataupun dia maknanya sebagai orang mudir besar di universiti di Baghdad. Tu zaman dia tu zaman tahun abad ke-5 Hijrah, 1000 tahun lepas. Jadi buat madrasah. Madrasah ni bahasa Arab, bahasa Melayu sekolah. Kadang-kadang dia tengok madrasah, ni sekolah. Tu tak pergi, tu ngaji madrasah Melaka.
Tak ada ngaji sekolah, tak ada. Padahal sekolah tu madrasah lah. Faham lagi? Kalau terjemah, faham? Melayu panggil sekolah. Sekolah. Faham? Sekolah tu orang KL lupa. Kalau Terengganu sekolah. Faham? Cuma nak khabar Terengganu ni, bahasa ni nombor 2 terbaik dunia. Sebab nombor 1 bahasa dia. Bahasa Arab. Betul tak? Tanpa khilaf. Bahasa Arab. Arab, kalau alat menulis dia panggil dia qalam. Terengganu panggil qalam. Faham lagi? Tu kelebihan bahasa Terengganu. Nampak? Dia masih menggunakan qalam. Nampak? Budak-budak baru ni pensel. Moncik nak beli pensel. Muak dengar. Faham lagi? Hidup mula bahasa Terengganu tu. Betul tak? Qalam. Beli qalam dua batang. Benda kalang bang. Pensel lah makcik. Nampak? Jadi baru hidup balik. Tu hak pulah jadi tajam kalang. Gorek. Kalau KL apa dia? Duk tu. Cik Usuk nama dia. Pengasah pensel. Aduh. Pemadam. Kalau KL pemadam, sini gobar. Jadi tak ada kaitan dengan dadah. Kita bersih. Gobar tak ada pemadam ni budak-budak ngisap. Itu lebih bahasa Terengganu. Betul tak? Tapi tiap yang lebih dia ada kurang pula. Tak ada kurang bawa kereta kalau duduk slow lain kanan. Duduk kereta belakang peduli aku. Tu apa bodoh dia. Orang nak terbit depan yang boleh dakwinya. Muduk celah tu. Telefon bini mu, nanak nasi, makan situ. Aku dakwinya. Betul tak? Tu Terengganu. Kita terbit sikit. Wow, pang. Dakwi lah tu. Marah. KM nampak tepi tak ya? Dia berhenti diri suruh lalu. Tu bijak orang. Civic minded dia panggil. Kita oleh kerana bijak dah bahasa, bawa kereta bodoh. Tu madrasah. Jadi buat madrasah, itu madrasah tafsir ni, madrasah hadis ni, madrasah fiqh. Ini semua bid'ah, tak ada. Tapi dibuat. Lepas tu Nabi kata, hak kehidupan kamu buatlah. Panduan syarak itu panduan. Bukan syarak nak kontrol kita supaya duduk naik utus semua. Tak, buat kereta, buat apa. Tapi panduan kita syarak. Syarak itu peraturan. Dan menguraikan masalah tasawuf yang seni-seni. Ulama-ulama tasawuf sebut benda makna, qanaah makna dan sebagainya supaya kita memahami agama. Itu semua tu tak ada zaman Nabi. Ketiga, bid'ah yang mubah. Mubah ni yang haru, iaitu berjabat tangan kemudian daripada semayang subuh dan asar. Ulama dia buat contoh, bid'ah berjabat salam. Apakah maksud bid'ah berjabat salam? Lepas semayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun berzikir, kemudian berdoa. Kita habis nak balik, kita salam. Faham? Kerana semayang lain, lepas semayang zuhur dak salam, dia orang semayang ba'diyah. Betul tak? Lepas garik orang semayang ba'diyah. Lepas isya orang semayang ba'diyah. Lepas subuh ada ba'diyah. Tak ada lah. Lepas doa kau salam balik. Bersalam itu tidak ada Nabi pesan. Apabila kamu selesai daripada semayang subuh dan semayang asar, hendaklah kamu bersalam. Tak ada. Jadi kita bubuh bersalam lepas semayang itu, ulama kata bid'ah. Apa bid'ah? Meletakkan tempat bersalam lepas semayang. Bid'ah. Baik. Dah kalau kita salam pula, walaupun tempat tu bid'ah kita bersalam, dah kalau kita salam, boleh pahala tak? Boleh. Boleh pula. Apa? Pasal Nabi kata secara umum, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ghufira lahuma ma lam yatafarraqa au kama qala. Tidak ada daripada dua orang Islam yang bertemu keduanya lalu berjabat tangan keduanya, melainkan Allah ampunkan kedua-duanya
Dosa lah, ampun dosa. Takkan ampun pahala pula. Ampun dosa. Malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah dari majlis itu. Kita pergi Patah Hati Buruk, bawah pokok guru, jumpa kawan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Berau pegang tangan gitu. Lepas pegang tangan, berjabat salam, ghufira selalu dah, diampunkan dosa kita. Kita pun cabut tangan. Cabut tangan dah lagi tanya, "Mana ramok ni?" Oh, ginilah begitu. Esok 3 doh dah, esok masuk 3. Pas, gini. 10 minit duduk situ tu, kata ulama, ampun dosa, 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 ampun dosa. Sampai dia pisah. Okey. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni naik motor, ni naik basikal, bau tembau. Itu ya tafarraqa, berpisah. Faham lagi? Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang kedua, tafarraqa tu sebelum cabut tangan. Tapi yang kuat sebelum berpisah dari majlis. Faham lagi? Jadi Nabi kata di sini, bila kita bertemu ni, masa kita bertemu belum mayang ke selepas mayang? Sebelum semayang. Itu sunnah. Jadi mari jumpa surau tu salam dulu. Itu sunnah. Tapi kalau lepas jumpa dah baru salam, itu harus. Faham lagi? Lepas tu ulama kata, kalau jumpa itu sebelum semayang, maka itu yang paling afdal, berjabat salam. Tapi kalau lepas semayang baru jumpa, salam, dikira baru jumpa juga. Faham lagi? Jadi walhasilnya, di mana saja kamu berjabat salam, maka dapat pahala, iaitu kelebihan ampun dosa. Duduk balah bab-bab salam. Habis benda nak sesatkan orang. Siapa kata bid'ah dalalah salam pas semayang? Tak, bid'ah dalalah kerana perintah yang umum. Bila Nabi sebut secara khusus, itu yang afdal. Yang tidak sebut secara khusus kita buat juga, itu hukumnya harus. Nabi kata, man qara'a surat al-kahfi fi lailatil jum'ah. Siapa yang baca surah al-kahfi pada malam Jumaat. Jadi kita pun malam Jumaat baca surah al-kahfi. Bacaan kita itu, perbuatan kita itu paling afdal. Kerana Nabi sebut, betul dengan yang Nabi sebut malam Jumaat. Faham? Tiba-tiba kita pergi baca malam Rabu atau Senin malam Selasa, berdosa tak? Dosa tak? Tak. Boleh pahala tak? Dan Nabi kata malam Jumaat. Kena ngaji ni. Lepas tu ulama' dia tak sama dengan kita. Faham? Kata ulama', jika Nabi sebut detail hari waktunya, maka kita buat sebagaimana detail yang Nabi sebut, paling banyak pahala. Makna siapa baca malam Jumaat, paling afdal surah Al-Kahfi. Siapa baca malam lain, dapat pahala membaca Quran yang umum. Hak Nabi kata, iqra'ul Quran, bacalah Quran. Nabi tak kaitkan dengan malam mana-mana. Faham? Dan memakan makanan yang lazat, makan sedap-sedap, bid'ah. Dah gua ni? Dan Nabi tak ada makan sedap-sedap. Tengok dalam kitab sirah makan Nabi, kitab hadis pun ada. Nabi makan tepung untuk buat roti Nabi, tidak diayam. Maksudnya ada butir-butir. Sahabat tengok tepung isteri Nabi nak buat ke Nabi tu, nak bakar. Kayak gini Nabi makan kan. Kalau nak bakar tu, tepung butir-butir. Orang kalau ada duit, dia ada ngayok. Isteri Nabi tak ada ngayok tu. Ngayok tu mana dia ambil hak aluh je. Faham lagi? Hak aluh je. Nampak? Jadi gebu jadi roti tu. Faham lagi? Kalau tepung butir-butir jadi roti tu, jadi roti macam pawang bodoh. Ni pawang bodoh biasa tu. Tahu tak pawang bodoh? Pawang kosong KL. Faham lagi? Dia roti pawang ni, kalau dalam tu ada nyo, panggil pawang dia. Pawang nyo. Dalam pawang tu ada sekaya, roti sekaya atau pawang sekaya. Kalau ada benda, jangan marah kau tak bodoh. Dia ada gunanya. Mu kalau gua tak faham, jangan, tak tahu tanya. Jangan nak viral-viral. Jadi kalau kosong, bahasa Terengganu kosong makna bodoh.
Kau ni jual malah orang kata orang ramah tu nak patah turuk. Balik order. Dia mana balik order? Kau dah laku benda. Faham lagi? Betul tak? Ha? Takkan balik kosong. Orang PJ. Jadi roti pun makan bakar keras kata Nabi makan. Nak banding dengan kita ni. Makan roti budak. Lah ni roti budak. Roti boy? Dah boy benda. Budak ah. Pusing sikit Melayu tak tidak. Roti boy jaya tu. KTCC ni. Mu ingat tepung je tengok masa dia ambil tepung. Kau pilih perancangan tu. Dah boleh ambil tepung barang-barang. Ambil kedai moncik tepung. Dah jadi. Kena sama maknanya. Kena gebu, kena lembut dan sebagainya. Dah salah ke makan sedap? Tidak salah. Tapi bid'ah. Faham lagi? Kerana Nabi makan biasa-biasa. Makan atas meja. Bid'ah. Kerana sebutlah hadis-hadis sahih. Nabi tak pernah makan buah atas meja. Duduk atas latar gitu. Kenapa? Kerana Nabi kata haram. Tak dah kalau bab makan dak cana mana. Faham? Dia benda lain, urusan lain dia lebih penting. Rasulullah. Faham lagi? Urusan negara dan sebagainya. Jadi makan gitu. Bukan kami kata pula haram makan atas meja. Tak haram. Bid'ah yang mubah. Faham? Apa kan makan atas meja dalam bid'ah? Kerana Nabi tak makan guna meja. Tengoklah kita hadis. Faham lagi? Tapi hukumnya salah? Tidak salah. Jadi kalau kata bid'ah itu semua salah, nyanyi makan meja. Orang jual kedai lagi nyanyi, kena buang habis meja. Buat latar lagi makan. Siakak. Dan memakai pakaian yang baik-baik. Kelak-kelak. Pakai luar lawa-lawa, pakai baju kemah-kemah. Pakai peyuhok comel-comel kait. Tidak lama Nabi. Selipar Nabi, capa Nabi tu pakai kerak gitu kulit tu. Tapuk kerak, lepas tu tebuk lubang ke tepi. Tebuk buat lubang tu. Lepas tu bubuh tali jahit tak boleh pecah. Tu masuk sini bubuh sini dua. Perak bubuh kaki macam lipar Jepun tapi kulit zaman dulu. Getah tak ada. Saya tak ada orang tanah getah Saudi. Faham? Kita kasut lawa kan. Adidas. Kalau tak ada BT, Asadi. Dah. Ada BT sikit, Puma. Tak ada BT, Puma. Kasut apa? Nike Air. 399. W400 balik seseng. Tak ada masalah. Tidak ada asal halal sudah. Jangan sombong dengan pakaian kamu. Cuma kita nak ingat Rasulullah susah. Faham? Dengan pakaiannya, dengan bajunya, dengan selimutnya. Dah katil Nabi tu dia letak kayu kurma di belah dan diambil tali daun kulit kurma dijaling. Dia punya benda sabuk tu dia retang atas katil gitu. Jadi bila tidur botika kek tak boleh jadi bedang belakang. Tak? Kita tidur kata gitu. Hilang abah dalam ada spring tu. Dites dulu kan kedai tepung. Berapa? 1,500. Tu 3,000. Ni best bah. Pukul 10 subuh. Dah sadar pakai katil lembut-lembut macam ni 1,000, 2,000, 3,000. Tidak sadar. Faham tak lagi? Bukan kata haram. Itu bid'ah yang dibenarkan syarak. Dan mendiami rumah yang baik. Rumah lawa-lawa. Jangan kata rumah lawa haram. Jangan. Yang haram rumah tu dah raya pitih orang. Tu haram tu. Faham? Rumah 140,000 buat. Tapi pitih tukang 30,000 dah raya buat senyap. Itu haram. Buat zoling atas orang, kita dapat nikmat.
Jadi kita bersedap atas kesusahan orang lain. Orang lain rugi 30,000, mu sedap-sedap duduk rumah molek. Nah, itu haram. Beli piti saka tipu, projek ejah, nah, cara zoling dan sebagainya. Nah, itu haram walaupun rumah tu buruk. Dan meluaskan tangan baju. Tangan baju ni kalau kita tak luas lah, tapi kalau orang Mesir so. Ni lengan baju. So ni, lengan baju. Kenapa? Kerana kain mudah. Zaman Nabi payah kain, jadi kecil lengan. Satu je. Uduh lah maknanya kalau ni uduh cek itu je lengan. Lepas masuk lengan je. Nampak? Kalau ni so lengan baju. Kalau kita dok lah Malaysia ni, kalau Arab ni, Yaman, Oman ni, so ni lengan baju. Nak? Itu semua tu bid'ah yang dibenarkan. Satu hari Nabi pergi buat Nabi pula Imam Syafi'i pergi tepuh jubah. Dia pergi potong jubah kan di Kedah. Jadi orang Kedah tukang jahit ni dia nak teh. Sebab dia orang kata Imam Syafi'i ni bukan saja ilmu banyak, tapi sabar. Tak mudah marah kat orang. Aku nak teh ni. Jadi dia buat lengan besar belah. Besar sebelah kecil satu. Jadi siapa masa siap Imam Syafi'i dia ambil. Dia ambil. Jadi terus ambil nak balik. Katanya tukang jahit pakai kat dulu nak tengok. Kan tak adang boleh back key pula. Jadi Imam Syafi'i pun masuk. Kan jubah kan dia belah. Masuk belah ni, masuk belah ni. Tengok soft belah. Dia ni soft tu. Dia ni kecil macam biasa lemah lepas lengan. Jadi molek masih kata molek dah. Molek kena dah. Molek dah. Lepas tu dia dah jari tu bengang. Dia kau dah molek ke mana tu besar belah. Dia blok kabur. Ini nak suruh marah. Molek ke mana besar belah lengan. Mas Fiq kata tak apa lah. Sebab kalau besar ni, kalau kecil gini, saya boleh buat masuk kitab. Apa-apa tulisan saya bulan ni. Gulung kertas kan dak jatuh. Kerok bulan ni. Ni besar, kalau ada kotor saya boleh buat lak-lak apa-apa. Balik aja jadi mendengung apa tu. Dok marah juga kata. Kalau kita Facebook lalu. Nak kurang bolu boh. Datang dah. Lagi. Tengok tak? Ngadu lalu Facebook. Marah lalu. Kawan pula like. 7 dapat like. Print screen itu 7 like. Tu. Dan berjabat tangan tatkala bertemu. Kita jumpa dah saat ni belum masuk masjid ni. Lepas kat kita jumpa pula depan tu, sunat pula bersalam. Yang tidak sunat bersalam ialah cabut salam kali lagi. Itu tidak sunat. Kita nak masuk masjid, nak dengar, jumpalah mak. Salam. Apa rasa? Tertubik jumpa pula cik mak. Salam pula. Boleh. Faham? Yang tak bolehnya kita jumpa salam, kita cabut. Salam pada ada buat kerja lain, ada salam itu cerah. Faham ya? Itu jadi bodoh lah pula. Boleh salam ni tak? Taklah masa hak kata boleh. Ni pandemik. Faham lagi? Kalau di rumah bolehlah salam. Dah kita salam dengan anak-anak. Bini? Salam bini? Bini muda lagi, salam lah. Tua dah bini. Tengok ambuh. Tak? Bini kita muda, comel, berketah lagi. Kita balik tengok, suka kalau dia ada rumah. Suka tak? Best. Tapi ada tua dah. Dia buluk datang ni. Nampak tak? Dia ingat bini dia tak ada rumah. Jadi suka hati balik tengok ada congok. Allah panah dia. Dah gitulah lumrah hidup tau. Dah tu
Gitulah kita. Fitrah dia panggil. Fitrah alam. Fitrah alami. Dia setiap benda ni, lepas 40 tahun, dia akan jadi mahal balik. Faham? Okey? Kereta Mercedes, kita beli tahun sekarang. Okey? 2020 kita beli. Tahun 2021 dia akan hilang 10,000. Faham tak? Jadi kalau tahun 85, tahun 90 dengan sekarang 30 tahun. Nak 30 tahun dah. Mercedes tahun 90 berapa? Harga. Berapa lah ni? Tahun 90. 10,000 7,000, betul tak? Tapi bila masuk 40 tahun dia akan naik balik harga. Berarti Mercedes yang 50-an, 60-an harga tinggi. Faham? Itu kaedah barang-barang. Nak? Apa-apa pun lah, kerih ke, golok ke apa, dia akan jadi retro, barang antik. Betul tak? Kalau Mercedes tahun 1935, je tengok dekat Google. Nak? 4.2 million harga. Kenapa? Kerana lama sangat, jadi mahal. Betul tak? Semua benda gitu dia akan jadi mahal. Sebenda dia call tua kau dak laku orang. Dia takkan jadi mahal. Kau 50 tahun lepas kau dak gok orang dak beli. Maka tiada ia daripada pekerjaan bid'ah kerana warid dengan dia hadis. Yang keempat, bid'ah yang makruh. Wallahu a'lam. Kita tengok persoalan yang diajukan. Saya ada buat amalan, kawan-kawan kerja lama dalam 20 tahun dulu, saya listkan nama, saya call, saya tanya khabar, saya minta halas. Salah ambil barang ke salah cakap, saya nak minta maaf. Saya, lepas saya mati ada dosa saya dengan orang takut-takut, saya harap ustaz nasihatkanlah. Sama-sama buat juga amalan ini. Gitu. Ya. Baik. Jadi dia kata kita call orang atau WhatsApp, mesej. Bolehlah kalau kita ada grup. Sekarang ni satu nikmat yang tak ada. 90 hang tak ada. Masing-masing telefon lah mesej. Dia ni ada grup WhatsApp dan sebagainya tak? Jadi dalam grup tu hari-hari kita boleh minta maaf, ada salah silap yang lama-lama, ataupun kita tunggu hari sempena, hari-hari tertentu, pagi Jumaat dan sebagainya. Tu. Benda ni telah berlaku. Main lagu tu. Jadi memudahkan. Kita nak minta maaf dengan orang. Apa maksud babi sunat dibunuh? Ada pun anak babi yang masih kecil sunat juga ke dibunuh? Dia anjing dengan babi sama-sama binatang najis. Kemudian pada masalah anjing, hanya 3 jenis anjing sunat dibunuh atau harus dibunuh. Yang 2 jenis anjing. Yang pertama anjing yang gigit orang, jenis kekoh orang. Yang kedua anjing sakit atau anjing gila, kerana dia bawa penyakit. Adapun anjing-anjing lain tidak disuruh bunuh dalam Islam. Faham lagi? Ini tak ada masalah. Adapun babi, setengah ulama mengatakan semua jenis babi harus bunuh. Faham lagi? Dan yang kedua, sunat dibunuh. Ada juga pandangan fuqaha begitu. Tanpa kait. Maksudnya sama ada babi itu jenis baik atau babi fasik, babi jahat. Harus bunuh belaka. Kerana apa? Kerana dia adalah ujian Allah atas kita. Bukan dibunuh babi orang kafir. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Syarah Muslim, bukan maknanya kita pergi dalam kandang orang kafir, bila babi ditembak semua. Bukan. Nampak? Maksudnya kita jumpa babi di mana? Bawah pokok ke, mitah jalan ke, lalu belakang rumah ke. Faham? Pelanggan pertama, sunat kita matikan babi itu. Yang kedua, harus kita bunuh babi itu. Itu maksudnya, walaupun kecil. Walaupun kecil. Dan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman turun daripada langit 2 perkara besar. Pertama, mematahkan salib. Maksud patahkan salib ini ialah membatalkan dakwaan
dia agama Kristian. Maksudnya dia Islam, bukan Kristian. Yang kedua, membunuh babi. Membunuh babi ini ada dua pandangan ulama. Satu maksudnya adalah makna hakiki, bunuh sungguh. Yang kedua makna majazi, maksudnya dia membatalkan dakwaan ajaran Kristian yang bahawa dia ni menghalalkan makan babi. Sedangkan Nabi Isa mengharamkan makan babi di dalam kitab Injil. Tapi hukum ini sudah diubah menjadi tidak haram. Itu maksudnya. Dah. Soalan seterusnya. Kenapa Jepun antara negara termaju di dunia dan Islam minoriti saja tetapi akhlak nombor 1? Dia kata kenapa Jepun negara yang maju? Maju tak maju ni kalau nisbah mana? Nisbah dengan negara yang mundur. Kenapa Jepun maju? Apa? Kalau kemajuan kita itu maksudnya teknologi. Maka kerana mereka banyak membuat kajian-kajian, membuat cubaan-cubaan. Faham lagi? Tidak berhenti. Dan mereka suka kepada memperbaharukan apa yang sudah ada. Lepas tu dia cepat maju. Dia negara dia hancur tahun 45. 2 hotel bom. Satu bom di Hiroshima, satu bom di Nagasaki. Sekali bom satu bandar habis. Licin. 2 hotel bandar Nagasaki pula. Licin. Lepas tu kalah perang pula. Dan dibangun dengan cepat. Kenapa? Kalau nisbah maju itu maksudnya produktiviti kilang dan sebagainya. Mereka bina kilang balik dan sebagainya. Yang sebenarnya bukan Jepun sajalah. Banyak negara yang maju. Tetapi antara yang menonjolnya adalah Jepun. Kerana mereka rajin. Kita malah, orang Malaysia ni malah. Bukan malah maksudnya malah cari makan. Malah tidak nak suka nak melibatkan diri dalam kajian-kajian untuk menambah, untuk membaiki dan sebagainya. Kita untuk sekadar kaji, untuk sekadar buat kerja untuk dapatkan lepas cari makan hidup saja. Jepun punya teknologi kalau dia dapat yang baru, dia nak hebatnya Jepun ni 5 tahun dia tidak akan keluarkan daripada negara dia. Dulu kita masa pakai kaset tahun 89, dia sudah pakai CD. Dan CD itu tidak dikeluarkan teknologi itu. Dia pakai negara. Dia nak negara rakyat Jepun menggunakan teknologi baru 5 tahun dulu daripada warga dunia. Kita pakai VCD, dia sudah pakai Blu-ray. Nampak? Dan Blu-ray itu tidak diekspor teknologinya. Selepas ada satu lagi yang lepas pada Blu-ray lebih canggih, baru Blu-ray punya teknologi disebarkan. Nampak? Sebab mereka suka buat benda-benda yang membawa keuntungan pada negara. Kita banyak juga buat benda-benda rekod dunia, tapi benda-benda yang mudah. Roti canai terbesar Malaysia. Capati terpanjang. Macam kita buat sekarang buat fiber. Ramai orang buat fiber. Fiber gelas tu lah, buk fiber gelas. Betul tak? Kita lambat lah. Bagus juga tapi slow sikit lah. Jepun ni dia buat kapal aircraft carrier. Tahu tak aircraft carrier? Maknanya kapal yang membawa kapal terbang yang boleh naik dan boleh mendarat di atas kapal. Bila tu? 1905. 116 tahun dulu. Sebab tu pada Perang Dunia Pertama 1914 dan 1918 semua negara di sana yang terlibat perang sudah ada aircraft carrier. Faham? Dia sudah berperang atas langit tu dengan menggunakan kapal terbang. Walaupun tidak pakai penutup, tapi 30,000 kaki naik atas siling. Duk perang. Tak? Kapal-kapal tu dan bahkan pasal peristiwa perang Korea dengan Jepun pada 1890. Balik Google. Yang merebut satu pulau, saya lupa nama dia. Korea tu dibantu tentera lautnya oleh Rusia. Kapal-kapal yang digunakan buat daripada besi dan kapal-kapal perang yang menggunakan deretan meriam-meriam yang lengkap yang boleh berpusing dah ni. Ada turret dah ni. 1890. Kita 2020 buat fiber. Fiber ke laut. Jadi bukan tak maju. Bila kita orang Jepun hidup diri baca buku. Duduk diri je, tunggu baca buku.
Nah, dia makan kejap cucuk. Nah, ni dia buat ada kipas ni. Kipas bubuh di dahi gitu. So buka untuk surat cepat. Mi dia panas, nak suruh derah makan. Masuk kerja pula. Faham? Ada duduk di chopstick tu, ada kipas pula. Di sudu tu ada kipas. Seng. Nak derah masuk kerja. 10 minit siap makan. Makan pagi. Kita makan pukul 8. Lohor lah habis. Nah, jadi kita tak nak kita lah. Kenapa akhlak orang Jepun, orang kafir nombor 1? Bukan akhlak sivik. Akhlak nombor 1 orang Islam. Faham? Nah, akhlak kita akhlak Rasulullah. Nah, Jepun ada akhlak juga. Minum arak, berzina, dia ada akhlak. Faham? Sembah matahari dan sebagainya. Nah, tidak beragama etis. Nah, sivik. Sivik lain, akhlak lain. Mana kita tinggal kamera di bus stand Jepun, Hiroshima, Nagasaki, Tokyo, Kyoto kau anda. Kita mari lusa ada duduk situ. Pasal dia kira kalau kita ambil kaki tuang ni mari tengok tak ada, nak cari di mana? Dia tak situ. Dah hilang. Kita lah rumah orang sokeh. Tak. Tuang tengok tidur pun bisa tekok. Erek tuang dengan spender. Muncul kalau bakal lawan jam, kalau bakal spender itu suruh buka TV apa semua. Tu. Sebab tak pegang. Bila kita pegang dengan agama kita, kitalah cibik yang terbaik. Soalan seterusnya. Betul tak orang kata kalau kita tak boleh baca Quran, tidak lepas jawab muka nakir? Tak betul. Tidak ada ulama sebut siapa yang tidak pandai baca Quran tak boleh jawab muka nakir. Mana ada? Kitab mana sebut? Faham? Iman kita dengan Allah, tidak syirik dengan Allah, kita jawab. Faham lagi? Bukan semua orang Islam pandai baca Quran. Betul tak? Ada orang tak pandai baca Quran. Di Quran ini bukan nombor satunya baca. Amal tu nombor 1. Baca itu sebagai mencari sawabul qiraah. Supaya kita berasa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau baca saja, kita tidak amalkan, Quran pun laknat kita. Kamin qari'in yaqra'unal Quran wal Quran yal'anuh. Ramai orang baca Quran, tapi Quran laknat muka dia. Nampak? Kenapa? Kerana dia hanya membaca. Soalan seterusnya. Apakah hukum perempuan dalam edah keluar makan angin bersama keluarga, ibu dan ayah? Wanita itu pergi ke spa dalam edah. Baik. Apakah hukum perempuan yang dalam edah? Edah ni maksudnya dalam hitungan perceraian. Iddah maknanya ada hari-hari tertentu. Perempuan yang kena cerai boleh tak dia pergi makan angin, pergi langkawi? Jawabnya kena tengok dulu edah apa. Edah itu banyak. Edah hidup ke edah mati? Faham lagi? Jadi soal tidak lengkap, umum. Lain kali tanya, apakah hukum perempuan dalam edah wafat? Edah wafat ni maknanya suami mati. Kalau edah itu kerana suami mati, tak boleh keluar rumah. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 120 campur 10 130. Tapi kalau edah cerai hidup boleh dengan izin suami. Faham lagi? Dia cerai hidup. Suami kata aku ceraikan kamu dengan talak 1. Petang esok sukaan sangat nak pergi makan angin. Dah kena cerai, sukalah. Jadi wajib minta izin suami. Bang, esok nak pergi langkawi dengan mak, dengan ayah. Faham? Suami kata boleh lah, bawa balikkan kakak. Contoh. Suami izin ditemani dengan mahram. Boleh. Faham? Yang tak boleh keluar rumah, edah wafat. Edah suami mati. Malas baca Quran, apakah nasihatnya? Malas tak malas, ginilah. Kalau awak malas baca Quran, baca cara orang malas tak apa dah. Orang rajin baca Quran ini banyak.
Faham? Dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi, dalam kitab Asy-Syafi Syarah Musnad Syafi'i, dia ada buat orang-orang salaf yang khatam sehari sekali, nama sekian. Yang khatam sehari 2 hari sekali, yang khatam 3 hari sekali, yang khatam seminggu sekali, ada nama. Boleh tengok di sana. Okey? Itu semua orang-orang karamah. Betul tak? Allah beri kemuliaan. Kita orang awam, orang malah dia panggil. Bacalah cara malah. Mana baca cara malah? Nabi kata man qara'al Qur'ana fi yaumin wa lailin salasina ayatan. Ada riwayat khamsina ayatan. Siapa yang baca sehari semalam 30 ayat saja. Ada yang riwayat 50 ayat. Faham? Lebih kurang 2 helai. Jadi kita baca 2 helai sehari dah lah. Orang panggil bacaan orang malah. Lam yuktab minal ghafilin. Orang ini walaupun baca 2 helai saja, tidak lagi tergolong dalam orang yang lalai. Okey? Nampak? Jadi malahnya baca sikit dah lah. Tak apa dah. Baca, jangan tak baca. Faham lagi? Aku ni pemalah. Tak apalah, aku masuk grup 2 helai sudah. Tak apa dah. Kerana apa? Kerana Nabi kata man qara'al Qur'an, man qara'a harfan min kitabillah. Barang siapa baca satu huruf je dari Quran, nampak? Falahul hasanah. Maka baginya dapat 1 hasanah. Hasanah banyak mana? Al hasanatu bi asyri amsaliha. Setiap 1 hasanah kali 10, ganda 10. Lagi. Jadi Nabi kata kalau mu kata alif 10, lam 10, mim 10, sudah 30. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Bo hidrobris. 30 lah. Nampak lagi? Jangan tak baca langsung. Dah. Patut. Aku lama ni 32 lah, semua dah 10 tahun dah 2 lah. Naik 3 lah pula tahun ni. Upgrade. Tahu tak? Lebih baik daripada kemarin. Itu caranya. Bagaimana nak hilangkan bisikan kufur di dalam hati? Nabi kata kalau datang syaitan, kata begini-begini Tuhanmu, alam siapa buat? Kita jawab, Allah buat. Nabi cerita ni. Dan Allah siapa buat? Dia kata gitu pula. Allah siapa buat? Kita istighfar. Faham? Jangan layang. Astagfirullah. Jangan layang. Mu nak cari nyakit, mu layang. Maknanya jangan layang tu kita larikan diri kita. Betul tak? Lepas tu kalau 75 jangan layang. Imam kita nampak dah lama tu. Imam tu datang ni. Nganjing pula ni. Ada lama. Jangan layang lagi. Setan gitu lah. Ini nak jolok mau jolok lalah kita. Ya juga. Dah kalau itu siapa pula buat tu hang. Lepas tu gila sing. Ya suruh kita bunuh. Tatu badan bagi orang yang sudah taubat kena buangkan. Berapa lah ni orang taubat dan dia masih ada pakai tatu lagi. Kita ada piti nak buang. Tidak puas hati ke orang tatu pula. Baik, dengar baik-baik. Orang kafir yang bertatu, dia masuk Islam, tidak wajib buang tatu. Itu pendapat jumhur ulama. Kerana dia buat itu dalam kafir. Tapi kalau orang Islam buat tatu, kemudian dia bertaubat, wajib dia kena buang. Faham lagi? Dia kena buang. Kalau dalam penjara banyak berlaku. Dia tak ada tattoo tapi dia kena J. Contoh, curi ke apa ke, kena J 5 tahun. Keluar J, ada tattoo. Adudu. Hello Kitty. Lagi. Kawan-kawan J buat, duduk saja, boring. Dia ngikut. Wajib kena buah ubat. Koyok pun koyok lah, belah pun belah lah. Tapi ulama kata jika dia buang, mati. Contoh banyak sangat dia buat. Dia Islam tau, dia lara kawan orang kafir, buat tattoo macam Yakuza dan sebagainya. Penuh muka pun semua. Kalau buang, cacat terus dah dia buat kerja dah.
hilang pengarang-arang, rosok sarah dan sebagainya kerana banyak tak, maka barulah tidak wajib buang. Faham lagi? Orang Islam ni kalau buang tak mati, sakit saja, wajib buang, dan kena tanggung sakit tu. Tapi kalau buang, doktor kata kalau buang, kalau tak meninggal pun bahaya lah. Pasal banyak sangat. Baru dimaafkan tak buang. Tetapi hendaklah ditutup sedapat mungkin. Yang tak betulnya kita ni bertatu, ditayang-tayangkan pula jadi kebanggaan. Itu salah. Kenapa tandas di masjid pun kotor? Rumput, semak samun, sampah dan sebagainya. Tak tu masjid ini tempat yang paling bersih sepatutnya. Tapi jadi tempat yang kotor. Jadi kita kena gerakkan. Jawatan kuasa bermesyuarat, berbincang selalu bagaimana kita nak dilihat bersih. Kita akan jadi idola. Contoh orang tengok bersih. Nak pergi bersih, pergi masjid ya. Nampak? Contoh. Jadi buatlah lagu mana biar orang nampak bersih. Gunakan duit sumbangan orang ramai, beli obat, beli apa, biar bersih. Jambang tu kalau orang pergi masuk dalam tu, seronok duduklah jambang. Faham tak lagi? Bersihnya jambang. Nak? Ni pada dinding ngecik tahi. Tukang guna pun satu harap macam bapak pangang. Rumah dia pandai pula jaga jiruh apa semua. Pergi tandas surat, tandas sejik, pakai pacar gitu macam lembu. Bau semua. Nak? Ada perangai gitu? Betulkah haram beli waranti setahun? RM20 duit kita. Nak tambah tahun lagi, tambah RM lagi. Haram ke? Waranti tu kita beli, lepas tu RM20 tu hanguh tau. Hanguh lah, itu dilarang. Faham lagi? Beli benda yang kosong. Semasa berada dalam tanda, tiba-tiba terlintas ayat Quran dalam hati, tapi tidak sebut. Apakah hukum? Tak apa. Orang yang lalukan bacaan Quran dalam hati boleh, lalukan doa dalam hati boleh ketika dalam tanda. Yang tak boleh qira'atu bil lisan, baca berbunyi pada lidah. Duduklah jambang belam-belam begok, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dilarang. Warak benar pun. Dalam hati tak apa. Manakah ayat untuk rawat penyakit kanser usus di dalam Quran? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu mana ayat. Tapi boleh. Nak tanya-tanyakan orang, kawan-kawan yang Darussyifaa boleh. Minta kerajaan Terengganu buat perubahan. Waktu maghrib tutup kedai sekejap. Untuk kedai makan restoran, hormati waktu maghrib 30 minit atau 20 minit. Solat lepas tu boleh buka balik. Semoga rakyat Terengganu hormati waktu maghrib ini. Ini pandangan yang baik. Betul tak? Kita nak dapatkan kuasa untuk buat benda-benda yang baik. Nak amal ma'ruf nahi mungkar. Sekarang kita dapat tak lagi kuasa tu? Dapat dah. Buat dulu untuk 5 tahun ini. Apa yang kita boleh buat? Nak? Contohnya kerana waktu maghrib ni dia pendek. Nak? Tak apalah, jangan tutup setengah jam. 15 minit contoh. 15 minit. Tutup waktu maghrib. Waktu lain dia panjang. Kita buat. Bagus tuan buat 15 minit. Mula-mula kecoh Apapun peraturan baru dia akan kecoh, akan viral. Ada pro dan kontra. Setelah 3 bulan dia akan jadi biasa. Betul tak? Macam kita pakai tapeng ni Dulunya tak mula-mula awal pakai tapeng. Jeng, kita bangda pakai tapeng gini. Tu nak jalan mana ni? Ni nak terbit cuma. Tapeng. Tak pakai jadi uduh pula muka ku. Faham lagi? Pakai tapeng baru lawa. Buka dus pakai. Tu nak? Kenapa? Kerana 3 bulan lebih dah pakai. Ada Ada ya 3 bulan ke atas. Dia apa-apa kan 3 bulan. Kasih 3 bulan, marah 3 bulan. Kita marah dengan kawan kita ni, balah lah. Tengok 4 bulan lepas pada tu. Marah lagi bang, macam 3 bulan lepas. Tak Betul tak? Macam orang nikah 3 bulan, malam pertama dengan 3 bulan tu belagi hidup orang tidur ni. Tidur lagi hidup, ngati laki ngati perang. Lepas 3 bulan gitu je lah. Betul tak? Orang baru.
Marah 3 bulan, benci 3 bulan, kasih sayang pun 3 bulan. Beli kereta 3 bulan pertama. Mana? Nak? Oh, kereta duduk luar ke sebelah bunyi krek. Ita aku nakut ni. Takut kucing naik tahu naik. Lagi 3 bulan. Ni ada ita. Lalu balik patah dah tengok tak kereta. Dah sebelah lawa dah tengok. Tahu tak? Ha. Leni anak duduk dekat hakau. Oi, suti. Kakak pada anak. Takut anak main wiper. Bang. Ha. Tengok orang nikah, baru nikah orang. 3 bulan pertama tu ni bini tidur tak kepala bau. Pada manusia ni 12 hingga 14 kilo. Tak percaya muka hati bang. Ha lagi. Tidur tak kepala bau, tak imam itu kan? Tidur kepala bau tak? Tidur atas lengang. Bini ni kepala dia tu bukan kecek punya kepala macam kepala gajah ni tak ni. Kita boleh berat 10 kilo, 12 kilo boleh buh atas lengang. Pasal apa? Pasal baru okey. Esok angus subuh biru ni. Darah nak jalan. Mana? Oh gitu lah. Faham? Oh, buat apa? Sayang. Tahu tak? Cik 30 tahun nikah. Tengah kali esok bini kita duduk sila dapur cuma ribu kepala tak ribu dia. Dia alih beleteng kepala. Nak? Begitulah. Soalan saja 3 keping. Boleh balik dah. Semayang sunat gerhana, kalau kita semayang macam sunat lain sah ke tak? Sah? Bagus soalan. Dia tak reti nak semayang gerhana macam biasa, dia sunat, macam solat lain dia buat. Tak, 2 rakaat macam solat sunat duha. Hukumnya sah. Tapi yang afdal solat gerhana 1 rakaat, 2 qiyam, 2 Fatihah. Allah, aku semayang sunat gerhana matahari 2 rakaat. Akbar. Okey. Bacalah surah, habis surah rakaat tak? Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim 3 kali. Bangun balik, bukan sami Allah. Allahu akbar, qiyam semula. Faham lagi? Lepas tu Fatihah, lepas tu surah, rakaat kali lagi. Allahu akbar. Hak ni baru sami Allahu liman hamidah. Faham lagi? Jadi 1 rakaat, 2 qiyam, 2 rakaat. Rakaat kedua pula 2 qiyam, 2 rakaat. Okey? Dah ingat tak nak buat macam solat duha lah. Sah. Afdal hak tadi. 1 rakaat, 2 kali berdiri, 2 kali rakaat, 2 kali Fatihah, 2 kali surah. Neh? Seorang bersolat ikut imam, tapi bacaan pada sujud akhirnya sebelum tahiyat akhir lah, dah lebih lama dari imam. Kerana ditambah bacaan doa, bacaan tahiyat akhir lebih lama daripada imam, kerana disambung dengan bacaan doa. Sedangkan imam dan makmum lain sudah lama beri salam dan banyak wirid dibaca oleh imam, baru dia beri salam. Apakah hukum solat makmum itu? Baik, dengar baik-baik, faham soalan, faham jawapan. Makmum ni dia baca tahiyat akhir, imam tahiyat akhir. Tapi bila imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia tak salam lagi. Dia berdoa panjang. Imam subhanallah, 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 barulah dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya harus. Kerana imam sudah putus sembahyang daripada dia. Ingatlah, bila imam sudah selesai, kita tak selesai lagi, tak ada masalah. Yang dilarang ialah imam sudah duduk tahiyat akhir, kita sujud lama. Batal semayang. Faham tak? Kerana dia dalam semayang, mu ikut dia ke mu semayang seorang yang mu lama kat ni. Dia panggil fahish takhallub. Keji rupa bersalahan makmum dengan imam. Sekadarnya bila imam sudah baca Allahumma salli ala Muhammad, itu last sekali tahiyat akhir, wajib. Dia belum bangun, batal. Itu pandangan fuqaha lah. Okey. Ada pun imam salam, dia pergi baca tahiyat akhir panjang lagi, sejam lebih pula. Tak ada masalah tu hal dia. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Kita menerima makanan daripada agensi ataupun persorangan,
kita terima bantuan tersebut dan kan kalau makanan yang kita ada di rumah masih ada. Adakah elok kita menolaknya? Baik, ada orang beri bantuan makanan kita sedangkan kita masih ada bekalan. Apakah hukum kita menerimanya? Jikalau bekalan itu khusus bagi orang yang tidak ada bekalan, tak boleh terima. Bekalan yang diagihkan untuk orang yang tiada makanan, faham lagi? Maka kita ada, tak boleh terima. Tapi kalau bekalan itu bukan orang tak ada makanan, bekalan itu untuk semua orang sebagai bantuan, hukumnya boleh terima. Faham? Sebab kita tak jaga benda lagu ni. Ada bahang. Oh, faham? Ada bahang. Nah, dia main bahang itu mau. Nah, jangan. Kita kalau ada, jangan minta tolong orang. Murah rezeki. Faham? Ajar gitu sampai ke mati. Lagi kita ada, jangan minta bantuan orang. Nah, jangan. Kita tak ada, terdesak. Itu pun baru diharuskan. Nah. Kita bagaimana cara terbaik nak bayar balik barang yang kita curi, perkara yang telah lama berlaku. Mu curi benda. Nak tahu. Curi ayam seekor. Contoh. Okey, ayam seekor lah ni berapa harga? Ayam mu hak curi bila? Tahun 91, 30 tahun mampu dah ayam. Tahu tak? Ni berapa seekor ayam? 20 riyal seekor, contoh. Ambil 20 riyal itu, cari dia. Cari dulu, payah dulu buat pengumuman lepas sembahyang jemaah. Ni Facebook. Faham? Ada tak nama, siapa kenal orang yang bernama ni dulu duduk di Kampung Cenegeng, gini belakang ni. Faham tak? Dia kerja ni. Kalau kenal, tolong beritahu saya. Tak? Tak jumpa juga, waris dia. Tak jumpa. Pada adatnya, memang tak jumpa dah lah. Pada adat. Nak? Maka sedekah nilai 20 riyal itu kepada tempat yang boleh terima sedekah. Dan dalam hati kita niat sebagai pembayar hutang kesalahan kita. Kemudian berdoa selalu kata Imam Ghazali agar Allah jadikan tuan yang barang ini halalkan kita curi benda tu di dunia, di akhirat nanti. Gitu. Kita guna kelengkapan masjid, mesin rupuk untuk peribadi, berkebun dan sebagainya. Boleh atau tidak? Boleh. Kalau barang tu barang kita. Barang kita boleh pakai ke masjid. Mesin rupuk kita beli 1,000, buat pakai galah. Tapi kita buh di masjid, apa untuk masjid guna. Boleh. Tapi kalau kita sudah wakafkan untuk kegunaan masjid, kita tak boleh guna untuk peribadi dah. Walaupun kita tuang wakaf. Faham lagi? Macam orang guna handphone buat cah di ni bayar masjid ni. Orang yang boleh guna ialah orang yang bayar bil masjid. Faham lagi? Itu pun kata ulama jika tidak memberi fitnah. Dia kan bayar bil masjid 1,000 sebulan, contoh dia bayar bil tu. Memang dia bayar mau, faham? Atas dia boleh acah. Nah, pasal dia yang bayar. Ramai orang dia mari bukan nak mayang cah ni bukan kipas tidur terlepang itu. Faham lagi? Apa salahnya dah tumpang cah di masjid, letak buat 2 riyal dalam tabung. Saya tanya orang TFB, kalau kita cah apa pernah berapa sen? 8%, 7%. Faham lagi? Guna api. Bukan cah lori. Cah telefon, tapi biar ada duit sebab hukumnya haram. Haram. Walaupun sembahyang situ, mengicah di masjid, haram. Pasal guna duit dah. Guna duit. Bukan free, bukan pakai kici angin, pakai elektrik, pakai benda, pakai kipas angin tu benda. Kici angin, pusing diri elektrik. Ataupun pakai panggang sendiri. Hati-hati bab-bab lagu ni. Banyak itu. Imam balik pinggang masjid. Orang tak berani. Tok Bila basuh tu wai suku sejik. Guna wayar masjid. Faham lagi? Mau basuh air masjid. Tak boleh, haram. Dah kita bila kan? Dah bila apa? Tak boleh. Tok siok balik sudu lah, pakuk lah. Ni balik kapek sejik buat nikah anak di rumah. Kapek sejik tu buat lapik. Imam hak tomel. Buat balik nikah anak dia.
Kata buat apa bakar masjid? Tak siap lah tu. Tak siap bang. Tak boleh. Tak siap diri nikah tak boleh. Barang masjid tu, barang wakaf. Betul tak? Yang boleh ulama kata, jika ada makan. Ada makan, buat jamuan, guna pinggan masjid. Jadi tak ada bekas nak ambil, dia guna ambil buat balik. Boleh. Pinggan masjid dia buat balik, basuh esok dia atur. Itu dimaafkan. Faham? Itu. Yang tak boleh buat mudah-mudah harta masjid. Nak? Kereta dia kering wiper. Air wiper kering. Dia ambil air masjid. Tak boleh, haram. Jangan main-main boh. Ngaji dulu. Faham? Tak boleh. Mu kena beli air kedai. Sebab orang wakaf bayar tu untuk wiper mu ke untuk wuduk. Faham? Untuk wuduk. Tak boleh. Tak percaya Google lah. Dikatakan tak boleh lakoh kubur. Bagaimana dengan kubur yang zaman dulu? Yang hanya tanda batu saja, menyebabkan pengunjung ikut down sekali lalu. Baik. Dia kata tak boleh lakoh kubur. Memanglah Nabi larang lakoh pijak kubur, duduk atas kubur. Nabi kata siapa duduk atas kubur lebih baik duduk atas bara api. Kita ambil arang, kita bakar arang batu ke, bakar biar bara tu, selok kain, buang spender, duduk. Lebih baik pada duduk atas kubur, Nabi kata. Tapi dalam hadis tak khabar spender gitu. Nabi kata duduk atas bara api lebih baik pada duduk atas kubur. Jadi setengah ulama kata duduk saja gitu, setengah ulama kata maknanya buang air atas kubur. Faham? Duduk atas kandang tu nanti dulu. Dia kata ni, kalau hak batu sutir gitu je, tak kira batu sutir. Kalau mau tahu tak boleh. Kalau tak tahu, maaf. Kita tak tahu, dimaaf. Contoh tak tahu. Tidak ada tanda-tanda kubur, pagar kubur tak ada. Kita masuk lautan, kan lalu lebanya kubur dulu-dulu. Itu dimaafkan. Kerana tidak tahu. Ni masuk batu gi di tak pelana perkuburan, jalan molek. Tengok dua gini, lalu sini. Tengok dua ni mana gu. Takkan gu batu bulat dengan nak panjang gitu. Batu bulat dengan bulat gini tak ya? Kan mudah kan? Lalu kot tepi. Batu kalau orang ngaji, betul-betul dia amal, mu tengok kalau dia pergi kebun jalan kau ni. Kalau berak itu tidak beramal dengan ilmunya. Atau jahil. Kata bukan. Lebih kurang itu. Betul dah. Kalau anak dia tengok pijak kubur ayah dia. Kalau kubur ayah kita kan ni, budak-budak pijak itu. Betul tak? Tak tahu tak apa. Tersalah dimaaf. Tapi pergi tanah perkuburan jangan awak tak tahu gitu. Mata ada kan? Tidak wajib beri salam. Tapi larangan pijak atas kubur ni haram. Faham lagi? Tak beri salam tak berdosa. Sunat beri salam. duduk atas kandang tu. Duduk atas kerandang. Belendang. Kubur ni dalam ni. Kerandang ni pagar. Tidak duduk atas kubur. Yang jaganya jika ada tulis ayat Quran sini. Sebab tu ulama kalau nak buat belendang jangan tulis ayat Quran sini. Faham tak? Jangan tulis. Imam Al-Iraqi sebutlah kitab Tarhut Tasrib. Dia kata dilarang tulis ayat Quran pada dinding-dinding macam masjid ni di dinding ni. Yang rendah. Nanti orang duduk nyandar kaki buat Al-Quran. Walaupun bukanlah haram, dilarang itu karahah makruh. Kerana nanti tidak terjaga. Faham lagi? Jadi makruh ditulis ayat Quran di keliling belendang. Kat orang duduk satu haram. Cuma tidak ada adab. Walaupun kita duduk atas tepi ni memang punggung ke dalam kubur. Takkan kaki bola kubur punggung sini. Faham tak? Mesti punggung luar gitu. Dah kalau orang tu hidup lagi, mugi punggung tak muka gitu. Beradab tak? Tak beradab. Maka orang mati macam orang hidup. Orang hidup sakit, kita akak bergaluh ke ngasau? Bergaluh. Orang mati dah? Apa nak lapar hidup?
Faham? Beradab. Ketika Tok Ki meninggal, seorang cucu masih baby. Cucu itu ketika besar sedikit pergi ziarah kubur. Tok Ki tu kenal ke tak? Cucu hak lain kalau pergi kenal tak? Kena kabur ke Tok Ki. Boleh tahan juga dia pusing. Dengar baik-baik. Tok Ki meninggal. Tok Ki Datuk lah. Meninggal ketika cucu masih baby. Cek lah. Adakah cucu itu ketika besar sikit dia pergi ziarah kubur, Tok Ki akan kenal? Jadi bila besar dia pergi ziarah, kenal tak Tok Ki? Cucu hak lain kalau pergi kenal tak? Ke kena kabur ke Tok Ki ni cucu ni kediang subik ni, Tok Ki hidup mati dah ni, kena kabur gitu. Biar dah, sebab tu suruh mari dengar, faham? Dia tolong tanya nak bunyi nakal tapi mu boleh ilmu. Betul tak? Jadi gini soalan dia, masa Tok Ki ni mati, cucu ni ada dah, tapi umur setahun. Tahu tu baby lah, bayi. Okey? Umur setahun. Atau baru beranak 2 hari 3 hari. Jadi bila dia besar dah, umur 10 tahun, dia pergi kubur Tok Ki dia. Pasal dulu dia tak boleh jalan lagi, baru setahun baru duduk ngakau. Jadi bila dia dah 10 tahun, dia pergi ziarah kubur Tok Ki dia. Adakah Tok Ki tu kenal cucu tu? Pasal lama tak tengok Faham lagi? Walaupun cucu dia. Kemudian kalau cucu-cucu yang masih Tok Ki tu mati dah, baru cucu tu keluar, baru ada selepas kematian, Tok Ki tu kenal ke tak? Ke kita kena khabar ni anak dia kediam dah, kena royak gitu dah. Dia kaedahnya orang mati, ingat sampai bila-bila orang mati dengan orang hidup dalam bab kenal ini sama saja. Masih hidup kalau kita kenal, maksudnya biasa, maka kita kenal lah. Kalau masih hidup kita tak kenal atau tak sempat, maka tidak kenal. Betul tak? Ke tak betul masih hidup? Itu tak? Maka mati gitu kok. Kita dah mati dah, mari orang ziarah kubur kita, masa kita hidup tu kita kenal tak? Kenal lah. Kenal. Dah kalau masa hidup itu kita tak kenal, dia mari orang asing, kita kenal tak masa hidup? Tak kenal. Dah kalau mati kenal? Tak kenal. Sebab tu dalam kitab hadis Ibnu Abdul Barri meriwayatkan ma min abdin muslimin marra bi qabri akhihi, tidak ada seorang Islam yang lalu dengan kubur saudaranya, maknanya dia ziarah atau lalu di kubur atau dia ziarah kubur tu, kana ya'rifuhu bid dunya, adalah dulu masa dunia dia kenal, faham? Illa arafahu, nampak? Melainkan dia kenal. Maksudnya kalau di dunia itu dia kenal dah perkara ni, maka dia lalu ke kubur pun dia kenal. Wasallama alaih, maka lalu dia memberi salam ke atas mayat itu. Faradda alaihi salam, maka mayat itu membalas salam. Salam tu bukan syahid kita, ya'rifuhu. Kana fid dunya ya'rifuhu, atau satu riwayat kana ya'rifuhu fid dunya, adalah mayat ini kenal yang datang ini masih hidup dahulu. Illa arafahu, melainkan Nabi kata dia kenal juga walaupun telah mati. Mana kita anak kita kenal cek besar pun kita, kalau kita tengok anak kita dalam dunia umur setahun sekali kita tengok, okey, lepas tu kita pun belayar kapal kita hilang di laut, kita tak mati, 10 tahun rupanya kita hidup kan. Kita balik sampai ke Terengganu semula, tengok keluarga 10 tahun tinggal, kita kenal umur setahun ni. Tak, 10 tahun tak tengok tak. Orang mati gitu kau. Walaupun masih hidup dia dan anak tu cucu umur setahun, tapi dah 10 tahun dah budak tu besar, mari kenal tak? Tak kenal.
Faham lagi? Bandingannya sama je. Fasallama alai, maka orang hidup itu beri salam atas mayat. Faradda alaihi salam, mayat pula jawab salam. Dah dengar tak? Dengar tak dengar macam dalam dunia. Dalam dunia, adakah semua orang yang bagi rumah kita beri salam, kita dengar? Tak. Sebahagian kita dengar. Contoh, kita duduk pintu dah. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Pasal kita duduk pintu. Kadang-kadang kita duduk ruang tamu, dekat dengan pintu. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Dah kalau kita tidur dalam bilik, dengar. Faham lagi? Maka begitulah di dalam alam barzah. Kalau ada masa Allah beri izin, dengar. Ada masanya tidak, dengar. Betul tak? Pada adatnya, kalau tidak ada halangan, dengar. Pasal ada orang kata, tak dengar, dia mati dah. Tak dengar kan tu orang mukmin, orang beriman. Kafir laknat lagi dengar. Lepas perang Uhud, lepas perang Badar, mayat-mayat tentera-tentera kafir hak mati ni dibubuh dalam satu lubang kulat. Pahuk dalam lubang gitu. Pasal buruk. Dia bekok mayat jadi bekok. Di tempat medan pertempuran. Kan mayat jadi bekok. Dalam lubang, orang terhuk dalam lubang tu. Jadi Nabi kata mana mayat-mayat tentera kan kafir musyrikin ni? Orang kata terhuk dalam lubang, orang tunjuk ke Nabi. Nabi pergi kat lubang. Nabi pergi kat lubang, Nabi panggil seorang-seorang. Nabi sebut 4 orang. Dalam satu riwayat 5 orang. Orang lain tak sebutlah tentera, Nabi sebut ketua-ketua saja. Faham tak? Ya fulan ibnu fulan wa ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. 4 orang sebut. Hal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Adakah kamu dapati apa yang berhala-berhala kamu janjikan kepada kamu itu benar? Kerana sesungguhnya aku hari ini mendapati apa yang Allah janjikan kepada aku adalah benar. Sahabat bingung tengok Nabi cakap dengan mayat. Faham lagi? Sehingga sahabat pun tanya, ya Rasulullah, Nabi yang mugi panggil ni mayat pecah perut dah. Nak tubik air danau dah, merepuk dah. Mana dengar ke dah? Sahabat tanya. Dia bingung, cakap dengan orang mati. Faham tak? Nabi kata, tidak ada kamu lebih mendengar daripada mereka. Wa ma antum bi asma' minhum. Tidak ada kamu lebih dengar daripada mayat ini. Makna mayat asma', lebih dengar dia daripada mung. Tapi Allah tidak memberi peluang menjawab. Allah tak izin jawab. Faham lagi? Dengar tak? Dah tu mayat kafir musuh Islam. Dengar. Dan kalau mayat orang Islam di alam barzah, lebih lagi dengar. Faham lagi? Betul tak? Kita tak sama mayat tu lain. Tu mayat Arab, ni mayat Melayu tak dengar. Begitu pula. Tak? Jadi itu terpulang pada Allah. Kalau dia kenal kita, biasa kawan dia kenal kita. Itu masalah kenal. Bila kenal, orang yang kenal mari, kita seronok ke sedih? Seronok lah. Bang. Kalau orang yang tak kenal mari, kita tertanya-tanya. Maka kalau kita pergi kubur orang yang kita tak kenal, mayat tertanya-tanya. Yang tertanya itu mayat ke roh? Roh lah. Faham lagi? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.